Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini adalah barisan kabinet terbaru Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru diumumkan beberapa menit yang lepas. Saya bacakan terus kepada anda, namun demikian yang paling pasti seorang menteri telah pun digugurkan daripada jawatan atau dengan kata yang lain telah pun disingkirkan daripada kabinet. Menteri tersebut ialah hanya Sivakumar digugur dari kabinet. Jadi sekarang ini saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan kepada anda semua barisan kabinet terbaru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli-ahli jemaah menteri pada hari ini. Pertama, Kementerian Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dikekalkan. Namun demikian, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilantik sebagai Menteri Keuangan yang kedua, baharu dan perlu dilantik sebagai senator. Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Keuangan, bertukar portfolio sebelum ini Timbalan Menteri Pendidikan. Makna kata, Ahmad Maslan telah pun ditukarkan portfolionya. Di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dikekalkan. Manakala Datuk Haja Rubiah binti Wang juga dikekalkan sebagai Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam pula adalah Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, yang sebelum ini adalah menteri daripada yang lain. Kementerian baharu pecahan daripada NRECC, Datuk Seri Fadilah juga akan menjadi menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah dan Sarawak. Maknanya jawatan tanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah dan Sarawak yang sebelum ini diambil oleh orang lain ataupun ditanggungjawabkan kepada orang lain, kini diambil alih oleh Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Manakala Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir dilantik sebagai Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, bertukar portfolio sebelum ini Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan dan Tempatan. Keempat, Kementerian Pengangkutan Lok Sew Fok masih dikekalkan Menteri Pengangkutan dan Datuk Haji Hasbi bin Haji Hasbibola, Timbalan Menteri Pengangkutan dikekalkan. Di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan berlaku perubahan, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan masih lagi dikekalkan. Namun demikian, seorang muka baru di dalam kabinet kali ini ialah Datuk Arthur Joseph Kurup, iaitu Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, bertukar portfolio sebelum ini Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang keenam, Kementerian Ekonomi Datuk Muhammad Rafizi bin Ramli atau Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi dikekalkan. Manakala Datuk Haja Hanifah Hajar Taib masih dikekalkan sebagai Timbalan Menteri Ekonomi. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ketujuh, Eng Korming masih dikekalkan sebagai Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Manakala Datuk Aiman Athira binti Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, yang kini bertukar portfolio sebelum ini Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang ke-8, Kementerian Luar Negeri berlaku perubahan, iaitu Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan kini memegang jawatan Menteri Luar Negeri yang sebelum ini adalah Menteri Pertahanan. Datuk Muhammad bin Alimin, Timbalan Menteri Luar Negeri dikekalkan. Kesembilan, Kementerian Kerja Raya
Nombor 9, Datuk Seri Alexander Nantan Linggi masih dikekalkan sebagai Menteri Kerja Raya. Manakala Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan kini menjadi Timbalan Menteri Kerja Raya, bertukar portfolio sebelum ini Timbalan Menteri Keuangan. Ke-10, Datuk Seri Saifuddin Nasiruddin Ismail masih dikekalkan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Datuk Seri Dr. Samsul Anwar bin Haji Nasrullah masih kekal sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri. Ke-11, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri masih lagi dikekalkan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dikekalkan. Liu Chintong masih kekal sebagai Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Ke-12, Jawatan Kementerian Pertahanan kini diambil alih oleh Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Menteri Pertahanan bertukar portfolio. Sebelum ini adalah Menteri Pendidikan Tinggi. Manakala Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan, juga turut dikekalkan. Menterian yang ke-13, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi masih lagi dikekalkan. Menterinya Chang Ling Kang. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi kekal. Tetapi untuk Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah pun diambil alih oleh Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Abdal. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bertukar portfolio. Sebelum ini Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Ke-14, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Haja Nancy binti Sukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dikekalkan. Namun demikian, muka baru yang masuk di dalam kementerian ini yang sebelum ini tiada dalam kabinet ialah Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang merupakan muka baru dalam kabinet Anwar Ibrahim. Ke-15, Jabatan Perdana Menteri, Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi dikekalkan. Manakala Menteri baharu, muka baru dalam kabinet kali ini ialah M. Kulasegeran, anak lelaki Murugesan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, muka baharu. Yang ke-16 adalah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, iaitu menterinya Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Kementerian baharu pecahan daripada NRECC. Datuk Seri Huang Tiong Si pula dilantik sebagai Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian baharu pecahan dari NRECC. Ke-17, Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dikekalkan. Manakala Datuk Ramanan Ramakrishnan pula dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, juga adalah muka baru dalam Kabinet Anwar Ibrahim. Ke-18, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir kini menjawat Menteri Pendidikan Tinggi yang kini bertukar portfolio, sebelum ini Menteri Luar Negeri. Datuk Mustafa alias Muhammad Yunus Sakmud pula diberi tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, bertukar portfolio, sebelum ini Timbalan Menteri Sumber Manusia. Ke-19, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya dikekalkan, dan Khairul Firdaus bin Akbar Khan turut dikekalkan sebagai Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Ke-20, Kementerian Komunikasi masih dikekalkan, iaitu Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadzil, Menteri Komunikasi, Kementerian baharu pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital, kini diberi nama Menteri Komunikasi. Manakala Timbalan
uh, Kementerian Komunikasi ialah Tioni Ching. Timbalan Menteri Komunikasi dikekalkan dalam kementerian baharu ini. Nombor 21, Kementerian Pendidikan, Fadila binti Siddiq masih dikekalkan sebagai Menteri Pendidikan, tetapi muka baharu Timbalan Menteri Pendidikan diberikan kepada Wong Kah Wo. Nombor 22, Kementerian Perpaduan masih dikekalkan menterinya. Datu Aaron Ago, anak dagang, Menteri Perpaduan dikekalkan. Dan Timbalan Menteri Perpaduan pula ialah Sarawasti, anak perempuan Kandasami, bertukar portfolio. Sebelum ini Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ke-23, Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dikekalkan. Namun demikian, muka baharu di dalam kabinet ini ialah Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli bin Hasan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama adalah muka baharu, perlu dilantik sebagai senator sebelum mengangkat sumpah bersama yang di Pertuan Agong. Kementerian ke-24, Kementerian Belia dan Sukan, Hana Yo Teo Xuan, Menteri Belia dan Sukan dikekalkan, dan Adam Adli bin Adam Halim masih dikekalkan sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Manakala Kementerian ke-25, Jabatan Perdana Menteri, Dr. Zalina bin Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, bertukar portfolio. Sebelum ini adalah Menteri Kesihatan. Di nombor 26, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kini disandang sepenuhnya oleh Datuk Armizan bin Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang sebelum ini adalah portfolio di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pula dikekalkan, iaitu Haja Fuzia binti Saleh. Ke-27, Kementerian Peladangan dan Komoditi diambil alih oleh Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Peladangan dan Komoditi, yang kini adalah muka baharu dalam kabinet ini. Dan timbalannya pula ialah Datuk Chan Fong Hin, Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi, bertukar portfolio. Sebelum ini Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menterian ke-28, Kementerian Kesihatan, adalah muka baharu, iaitu Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan yang baharu. Dan Timbalan Menteri Kesihatan pula dikekalkan, iaitu Datuk Lukna Nisman bin Awang Sauni dikekalkan. Manakala Kementerian Digital, kementerian yang baharu ini adalah diberikan tanggungjawab kepada Gobind Singh Dio sebagai Menteri Digital, kementerian baharu pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Manakala Datuk Unggak Anak Kumbong pula ialah Timbalan Menteri Digital, bertukar portfolio. Sebelum ini Timbalan Menteri Tugas-Tugas Khas dan Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Dan kementerian yang terakhir ialah Kementerian Sumber Manusia, kini dipegang sepenuhnya oleh menteri yang baharu, iaitu Steven Sim Che Kiong, Menteri Sumber Manusia yang baharu, dan Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Timbalan Menteri Sumber Manusia, kini bertukar portfolio. Sebelum ini Timbalan Menteri Kerja Raya. Secara rumusannya, saudara-saudara sekalian, menteri yang digugurkan ialah Yang Berhormat Siva Kumar, anak lelaki Varataraju, manakala menteri baharu pula adalah 3 orang, iaitu Gobind Singh Dio, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Steven Sim Che Kiong dan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilantik sebagai senator. Manakala Timbalan Menteri yang digugurkan ialah Ram Kalpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, Datuk Siti Aminah binti Acing.
Timbalan Menteri yang baru pula ialah Datu Seri Noraini Ahmad, M. Kulasegeran, anak lelaki Murugeson, Datu Ramanan Ramakrishnan, Wong Kah-wo dan Dr. Zulkifli bin Hasan dilantik sebagai senator. Rumusan secara keseluruhan ialah jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 orang kepada 31 orang. Jumlah timbalan menteri meningkat daripada 27 orang kepada 29 orang. Jumlah keseluruhan meningkat daripada 55 orang ke 60 orang dan jumlah keseluruhan ini masih lagi rendah jika dibandingkan 70 orang barisan kabinet pada ketika pentadbiran sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.